Okey, baik. Kita tengok hari ni kita punya aim ialah standard pembelajaran kita ialah untuk menyelesaikan masalah melibatkan pembahagi tembereng garis, point that divide a line segment dan solving problems involving straight line and perpendicular line, parallel and perpendicular line. Okay, garis lari dengan garis serenjang. Baik, mula-mula sekali kita tengok dekat pembahagi tembereng garis ni. Okey. Kalau kita belajar dalam bahasa Inggeris, division of a line segment. Okey. Kita tengok balik, kita revise balik apa yang kita dah belajar dalam bab ni. Katalah kita ada 3 titik pada satu garis lurus. Titik A, B, C. Okey, katakanlah titik B membahagi titik AC kepada dua garisan yang sama panjang. Jadi titik B ini nama dia ialah titik tengah ataupun bahasa Inggeris dia panggil midpoint. Okey, cara kita nak cari koordinat untuk midpoint, kata kita tahu koordinat A ni sebagai X1, Y1. Koordinat C ni ialah X2, Y2. Jadi kalau kita nak cari koordinat midpoint, kita labelkan sebagai XY. Koordinat dia ialah kita tambah koordinat X. Kita akan ambil X1 tambah X2. Kemudian kita bahagi dengan 2. Kenapa kita bahagi dengan 2? Sebab B itu ialah titik tengah. Nisbah dia B tu membahagi AC kepada 1 nisbah 1. Jadi dia sama panjang. Jadi 1 tambah 1 2. So kita bahagi 2. Untuk dapat koordinat Y, kita buat kerja yang sama. Kita ambil koordinat Y yang di hujung belah kiri tambah koordinat Y di hujung belah kanan. Kemudian sama juga kita bahagi dengan 2. Itu kalau titik itu bahagi tengah-tengah, midpoint. Tapi kita ada keadaan, kita ada satu garis lurus sama saja A, B, C katakan. Tapi titik B tidak berada di tengah-tengah antara A dengan C. Okey, titik B ni katalah kalau kita bahagi ikut nisbah, titik jarak A ke B tu ialah 1 unit, B ke C tu katakanlah 3 unit. Jadi untuk cari koordinat titik B ni, kita gunakan kaedah yang sama dengan kita nak cari titik tengah. Cuma beza dia ialah, okey, untuk koordinat X, ni koordinat X, ni koordinat Y, okey. Untuk koordinat X, kalau titik tengah kita ambil X1 tambah X2 bahagi 2 sebab dia ada 2 bahagian. Okey, maknanya 1 darab X1 sama dengan X1. 1 darab X2 sama dengan X2. Kemudian bahagi jumlah nisbah tu, 2. Untuk kes yang tak sama tengah-tengah ni, katalah ini X1, Y1. Ini ialah X2, Y2. Jadi koordinat yang B ni kita ambil 3 darab X1. So dia jadi 3X1. Kemudian 1 darab X2. So dia jadi tambah 1X2. So 1X2 teacher tulis terus sebagai X2. Okey, bahagi kita tak bolehlah bahagi 2 kerana jumlah nisbah kita sekarang ialah 1 tambah 3. So jumlah nisbah awak ialah 4. So bahagi 4. Yang tadi titik tengah kita bahagi 2 sebab jumlah nisbahnya ialah 2. Okey, untuk dapat koordinat Y sama juga. Kita ambil X1 ni, kita darab dengan 3. So kita dapat 3X1 tambah 1 ni dah 3X1 pula. Awak saya buat salah apa ni? Ada orang perasan tak? Y tu. Kita nak cari koordinat Y. Apa happy darab dengan X pula? Okey, 3Y1 tambah 1 darab Y2 ialah Y2 bahagi jumlah nisbah kita ialah 4. Boleh? So kalau awak tengok dekat senarai formula dalam buku teks ke, dekat buku rujukan ke, formula dia biasanya dia labelkan nisbah yang di depan ni sebagai M, nisbah yang di belakang ni sebagai
N. Okay, sebab tu formula dia ialah yang ini darab sini. So NX1 tambah MX2 bahagi M tambah N. NY1 tambah MY2 bahagi M tambah N. Okay, kalau awak nak hafal, inilah formula yang berkaitan. Tapi kalau awak tak nak hafal formula pun, awak cuma faham nilai nisbah yang di sebelah kanan darab dengan koordinat yang di sebelah kiri, nilai nisbah yang di sebelah kiri darab dengan koordinat yang di sebelah kanan. Kemudian bahagi jumlah nisbah. Okey. Boleh setakat tu? Okey. Okey, next kita tengok contoh soalan. Okey, soalan dia kata find the coordinate xy. So dia suruh kita cari xy ni for each of diagram below. Okey, sekarang dia bagi nisbah dari sini ke sini. Okey, kita ada label, kita label. Ni katalah titik A, titik B, titik C. So titik A kita label sebagai X1, Y1. Titik C kita label sebagai X2, Y2. Okey, kalau awak hafal formula dia ialah XY sama dengan NX1 tambah MX2 bahagi M tambah N. NY1 tambah MY2 bahagi M tambah N. Okey, kalau siapa suka hafal formula boleh hafal. Kalau siapa tak suka hafal formula, dia ingat saja nisbah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan darab dengan koordinat yang di sebelah kiri. Okey, nisbah yang di sebelah kiri awak darab dengan koordinat yang di sebelah kanan. Okey, jadi untuk dapat koordinat B iaitu XY, dia ialah sama dengan, okay, ni cerita X, yang ni cerita Y. Yang cerita X ialah 1 darab negatif 1. Okey. Tambah, ini cerita X. So kita kena darab yang X sahaja. So ni X2 kita 3. So 3 ni nisbah ni darab dengan 3. 3 darab 3. Bahagi jumlah nisbah 3 tambah 1, jadi jumlah nisbah ialah 4. Okey, untuk koordinat Y pun sama. Yang ni cerita Y. Okey. Y1 ni darab dengan nisbah yang bertentangan dengan dia. Okey, jadi 1 darab 2. So kita tulis 1 darab 2. Tambah. Okey, cerita Y lagi. Yang Y2 ni ialah 6 darab dengan nisbah seberang dia. Yang bertentangan dengan dia ialah 3. Jadi 3 darab 6 bahagi total nisbah ialah 4. Jadi kalau awak mudahkan, negatif 1 tambah 3, negatif 1 tambah 9 dapat 8. 8 bahagi 4 jadi 2. Negatif 2. Okey, 2 tambah 3 kali 6, 18. 2 tambah 18 ialah 20. 20 bahagi 4 dapat 5. So koordinat XY ialah, koordinat B XY itu ialah 2, 5. Jelas tak awak? Jelas. Baik. Jelas. Baik, kita pergi ke soalan berikutnya. Okey, soalan yang ni sama saja. Cuma bezanya koordinat yang kita nak cari yang XY tu dia ada di hujung. Ya, sama je cerita dia. Okey, kita boleh anggap ini sebagai X1, Y1. Yang hujung belah kanan ialah X2, Y2. Okey, yang di tengah-tengah tu yang kita nak cari. Okey, formula dia. Formula dia kita ambil nisbah ni kita darab dengan koordinat yang seberang. Nisbah yang sini kita darab dengan koordinat yang seberang sini. Jadi kita dapat yang tengah. Jadinya untuk cerita X dia ialah nisbah dia ialah 2 darab dengan koordinat yang hujung belah kiri. So dia ialah 2x. Okey, x darab 2. 2x tambah nisbah yang sebelah kiri darab dengan koordinat x yang sebelah kanan.
Jadi 3 darab 3 kita dapat 9. Ataupun cikgu tulis 3 darab 3. Per jumlah nisbah ialah 3 tambah 2. 3 tambah 2 bersamaan 5. Okey. Kemudian untuk cerita Y. Untuk cerita Y, ambil nisbah yang ni cerita Y pula. Nisbah yang X1 Y1 tu darab dengan nisbah yang seberang dia. Jadi Y ni darab dengan 2, kita dapat 2Y tambah 3 ni darab dengan Y yang seberang dia. So 3 darab negatif 2 bahagi jumlah nisbah dia ialah 5. So ini adalah sama dengan koordinat yang di tengah. Koordinat yang di tengah itu ialah 2, 4. Okay, bila kita campur hujung dengan hujung, kita nak cari koordinat yang berada di tengah. Okay, so sekarang ni sebab kita nak cari X dengan Y, maka kita kena buat langkah seterusnya ialah kita kena compare. Kita compare yang koordinat X dulu, lepas tu kita compare yang koordinat Y. Kalau cikgu bandingkan yang koordinat X, cikgu dapat 2X tambah 3 kali 3 ialah 9 per 5. Ini sama dengan X dia ialah, X dia sekarang ialah 2. Jadi awak mudahkan 2X tambah 9 sama dengan 5 darab 2, 10. 2X sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 per 2. Kemudian awak compare pula koordinat Y. Koordinat Y kat sini ialah 2Y tolak 6 per 5 sama dengan 4. Maka 2Y tolak 6 adalah sama dengan 20. 2Y sama dengan 26. Maka Y saja sama dengan 26 bahagi 2, kita dapat 13. Okey, jadi kita nak jawab koordinat. Koordinat mesti ditulis dalam bentuk kurungan. Jadi dia adalah sama dengan 1 per 2, 13. Okey. So yang penting ialah hujung tambah hujung bahagi jumlah nisbah itu dapat yang di tengah. Okey, so sekarang kita tengok soalan yang melibatkan persamaan garis lurus. Soalan minta find the equation of a straight line. So equation of the straight line, kita ingat itu ialah y equal to mx plus c. Dia kata has a gradient of 2. So gradient simbol dia dalam ni y equal to mx plus c. M itu ialah gradient, c itu ialah y-intercept. Jadi dia kata gradient of 2, therefore m is equal to, and pass through the point, pass through negative 3, 4. So this is x, this is y. So kita nak cari equation straight line, kita terus ingat y equal to mx plus c. Now substitute the value. So y itu gantikan dengan 4, gradient m gantikan dengan 2, x gantikan dengan negatif 3 tambah c. Jadi 4 sama dengan negatif 6 tambah c. Maka c sama dengan 4 tambah 6, kita dapat 10. Jadi equation kita akan jadi y equal, m kita tadi, m kita ialah 2, x tambah 10. Boleh awak? Ni ulang kaji kan, boleh ikut nak? Okey, baik. Cikgu jalan terus. Kalau ada masalah, bagi tahu. Okey, find the equation of straight line. So kita nak cari y equal to mx plus c that has passed through point negative 1, 3. So this is x, this is y, and this is another x and y. Okay. So apa maksud dia sekarang? Ada satu garis lurus. Garis lurus tu lalu titik negatif 1, 3. Satu lagi titik yang dia lalu ialah 3, 11. Tu maksud dia. Okay. Jadi kita nak cari equation straight line, terus kita tulis y equal to mx plus c. Langkah pertama ialah tentukan gradient. Langkah kedua dapatkan y-intercept.
Okey, dalam soalan yang tadi gradient diberi. Gradient diberi M is equal to 2. Tapi dalam soalan ini dia tak beri gradient kat kita, maka kita perlu kira sendiri. Untuk kira gradient, kita tahu formula gradient M is equal to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Ni formula gradient. Jadi disebabkan garisan ni dia lalu dua titik ini, maka kita boleh anggapkan ini sebagai X1, Y1, ini sebagai X2, Y2. So kita masukkan saja dalam formula gradient. Jadi kita kira awak dapat berapa? 11 tolak 3 per 3 tolak negatif 1. 11 tolak 3 sama dengan 8. 8 bahagi 4 dapat berapa? Berapa kecurunan awak? 2. 2. Okay, very good. So M is equal to 2. So now nak dapat equation, we just substitute the value of X and Y to get the Y-intercept. So nak ambil titik mana? Titik negatif 1, 3 ke titik 3, 11? 3 sebelah. Kenapa tak boleh ambil negatif 1, 3? Kau sebab tak lawa. Oh, sebab tak lawa. Okey, sebenarnya boleh saja ambil mana-mana titik sebab titik ni ada di atas garisan yang kita nak cari. Jadi kita boleh ambil, kalau siapa suka negatif 1, 3 gunalah dia. Siapa tak minat dia gunalah 3, 11. Jadi sebab awak kata dia tak lawa, so kita ambil yang lawa. So kita ambil 3, 11. So kita gantikan Y dengan 11. M ni kita gantikan dengan 2. X ini kita gantikan dengan 3 tambah C, maka 11 sama dengan 6 tambah C, maka C sama dengan 11 tolak 6, kita dapat 5. Jadi equation straight line kita akan jadi Y sama dengan gradient kita tadi berapa? 2 X tambah 5. Okey? Okey. Okey, baik. Kita pergi soalan lain pula. Find the equation of the straight line. Lagi, nampak perkataan ni nak tulis apa? Y sama dengan X tambah C. Y equal to MX plus C. Very good. Okay, kemudian that has passed through the point negative 3, 5. So this is the X and Y. And okay, now the keyword is parallel. Parallel. Bila kita nampak parallel ataupun bahasa Melayu dia selari, itu maksudnya gradient garisan pertama dia sama dengan gradient garisan kedua. Bermaksud dia ada dua garisan yang sama condong. Okey? Arahnya sama. Itu nama dia garisan yang selari. Okey, dia kata tadi garisan yang kita nak cari ni, find the equation of the straight line. Dia pass through point 35. So dia ada satu garis yang kita nak cari. Dia lalu titik yang dia lalu tu ialah point negative 35. Garisan yang kita nak cari tu dia parallel to other line. Yang dia selari tu garisan tu nama dia Y minus 2X equal 1. Jadi bila kita nak cari equation straight line, kita tahu kita kena tulis Y equal MX plus C. Cerita pertama ialah kena dapatkan gradient. Okay, kalau kita tengok pada lakaran yang cikgu buat ni, cikgu hanya ada satu titik sahaja pada garisan ini. Maka cikgu tak boleh kira gradient guna formula macam tadi kan. Kalau yang kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tu, kita sekurang-kurangnya kena ada 2 titik, 2 points baru kita boleh menggunakan formula ni. Tapi sekarang kita hanya ada satu titik, so formula ni tak boleh guna. Fayat Numan. Okey, bila kita tak boleh guna formula ni, sekarang keyword dia yang nak bantu kita ialah perkataan parallel ni lah. Bila parallel kita tahu gradient sama. Jadi kita minta tolong gradient garisan yang sebelah tu. Okey, garisan yang satu lagi tu dia bagi equation dia Y minus 2X equal 1. So kalau kita ada equation yang bentuk macam ni, kita kena ubahkan dia supaya jadi bentuk Y equal MX plus C supaya kita tahu yang bersama dengan X tu ialah M.
So dalam kes ini kita ubah, dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X tu kita bawa ke kanan. So dia akan jadi positif 2X tambah 1. So dari sini kita tahu nilai gradient kita ialah 2. Okey. Bila kita dapat gradient untuk garisan ini 2, automatic gradient garisan yang kita nak cari ni juga 2. Kerana mereka ialah dua garisan yang selari, yang sama condong, sama arahnya. So kita substitute M dekat sini dengan 2. Y dengan X tu kita nak ganti siapa? Since garisan ni pass through negative 3, 5. So kita guna koordinat yang dia lalu tu. Jadi Y tu kita ganti 5. X tu kita ganti negatif 3 tambah C. So 5 sama dengan negatif 6 tambah C. Jadi C kita dapat 5 tambah 6 bersamaan dengan 11. Jadi soalan bukan minta C, soalan minta equation. Maka kita tulis equation straight line kita. Y sama dengan M tadi ialah 2 X tambah 11. Jelas tak awak? Jelas. Okey. Jelas. Faham nak? Baik. So kita boleh cikgu laju sangat tak nak? Okey. Next. Cari persamaan garis lurus, find the equation of a straight line. Still lagi sekali equation of the straight line. So y equal mx plus c that has passed through the point negative 6, 4. Okay, sekarang dia pass through point negative 6, 4. So this is your x, this is your y. Okay, keyword kat sini ialah perpendicular. Okay, perpendicular. Okay, tadi keyword yang kita guna tadi ialah parallel. Kalau parallel, same gradient. Sekarang keyword dia perpendicular. So perpendicular dia tak sama gradient sebab kalau kita garisan yang kita nak cari tu arah sini, garisan yang perpendicular tu is opposite direction. So dia berserenjang. Maknanya sudut di antara dua garisan itu ialah 90 darjah. Sekejap awak. Sayat perlahan sikit. Mama ada kelas, sekejap je. Okay. So kalau gradient garisan ni, katalah gradient garisan ini M1. Jadi gradient garisan ini kita anggap sebagai M2. M1 darab M2 itu adalah sama dengan negatif 1. Okey, bila keywordnya perpendicular. Okey, awak boleh hafal ini atau lebih mudah awak terus faham kecurunan mereka bertentangan. Jadi contohlah kalau kecurunan gradient garisan yang pertama ni ialah 1/4. Jadi gradient garisan yang kedua ni akan jadi opposite dia. 1/4 ini ialah nombor positif, so lawan dia ialah satu nombor negatif. 1/4 lawan dia 4/1. Okey, macam tu. Atau awak boleh guna formula M1, M2 negatif 1. Maksudnya kalau gradient garisan pertama M1 ialah 1/4 darab M2 dia ialah sama dengan dia akan sama dengan negatif 1 kan. So M2 ialah sama dengan 4 naik atas ni jadi negatif 4. Kita akan dapat yang ni. Okay, boleh guna formula atau boleh faham terus gradient dia berserenjang, maknanya gradient dia tak sama arah. Cikgu berhenti azan sekejap ya.
Basuh. Makan. Okey, baik. Okey, so katalah soalan ni, okey, garisan yang ini dibagi equation dia y plus 3x equal 3. Yang kita nak cari tu ialah the second line. Okay, this is yang kita nak cari. So nak dapat gradient dia, kita kena minta tolong the first line tu yang dia perpendicular tu. Okay, so the equation is y plus 3x equal 3. So kita ubah dalam bentuk y equal mx plus c. So this is equal to y equal negative 3x. Mana datang negative 3x? Positif 3x tu teacher bawa ke kanan. Kemudian sini ada plus 3. So dari sini teacher tahu gradient untuk the first line is negative 3. Kalau gradient garisan yang pertama tu negatif 3, gradient garisan kedua tu disebabkan dia perpendicular, lawan dia negatif, lawan dia positif. 3 lawan dia, 3 ni maksudnya 3/1. Jadi lawan dia ialah 1/3. Jadi kita tahu kecerunan dia gradient untuk second line tu ialah positif 1/3. Langkah seterusnya sama saja. Guna y equal to mx plus c, gradient we already know 1/3. Y dengan x tu kita substitute point yang dia pass through. Sekarang dia pass through negative 6, 4. So y tu kita ganti dengan 4, x tu kita ganti dengan negative 6 plus c. So this one you simplify, 6 divided by 3 you get negative 2. So 4 plus 2 dapat C, maka C dapat 6. Jadi equation awak akan jadi Y equal M awak 1/3 X tambah 6. Okey, baik. So sebelum cikgu pergi ke soalan yang berikutnya, kesimpulan apa yang kita buat tadi, kita belajar cari equation straight line. Untuk dapat equation straight line, bila nak cari equation straight line, terus tulis y equal mx plus c. The first step is find the value of m. Second step, find the value of c. So how to get the value of m? So dia ada beberapa cara. Cara pertama guna formula. Formula dia ialah M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Kita guna formula ni kalau kita ada dua titik, koordinat dua titik. Tak ada dalam contoh soalan, awak boleh juga dapat gradient guna formula negatif y-intercept bahagi x-intercept. Ini keadaannya kalau awak tahu the intersection point. Okay. Kalau awak tahu y-intercept dengan x-intercept, pintasan x dengan pintasan y. Okay, kaedah yang kedua ialah tengok perkataan parallel. Kalau ada perkataan parallel, it means the gradient of the first line is equal to the gradient of the second line. Okay, the third way is, the keyword is perpendicular. Kalau perpendicular, the gradient of the first line is equal to negative the gradient of the second line. Okay, terbalik. Satu di atas, satu di bawah. Macam tu. Songsang. Ataupun ingat formula M1, M2 equal negative 1. Okay, now kita tengok contoh soalan. The point A, B and C are on a straight line. So kita ada satu straight line, ada tiga titik, titik A, titik B, titik C. Point B divide the line segment AC in the ratio 2:3. Maksudnya AB ni 2 bahagian, BC tu 3 bahagian. Okay. Express as in terms of P.
Okey, sekarang yang kita ada maklumat ialah kita ada 3 titik dan kita ada nisbah yang dia bahagi nisbah tu. Bermakna kita boleh guna formula yang pembahagi tembereng garis tu, division of a line segment. So kita ingat tadi, okey tulis dulu koordinat. Okey, untuk koordinat A ialah K 10K. B ialah P8S. C ialah 2P negatif 10S. Okey, kita ingat tadi hujung tambah hujung bahagi total nisbah dapat di tengah. Nisbah yang bertentangan darab dengan koordinat yang bertentangan. Darab silang. Jadi sekarang ni mula-mula cerita X dulu. Cerita X ialah hujung tambah hujung. So 3 darab K dia ialah 3K. Tambah hujung satu lagi ialah 2P darab 2. So kita tulis 4P. Bahagi jumlah nisbah ialah 2 tambah 3. Kita dapat 5. Kemudian kita buat cerita Y. Cerita Y, hujung tambah hujung bahagi nisbah dapat tengah. Okay, so hujung sini K, Y dia ialah 10K darab dengan nisbah dia yang bertentangan tu. So 10K darab 3 kita dapat 30K. Tambah hujung sini yang Y ni 2 darab negatif 10S ialah negatif 20S. Bahagi jumlah nisbah dia ialah 5. Okey, ni sekarang hujung tambah hujung bahagi nisbah dapat tengah. Yang tengah ialah untuk X kita ialah P. Untuk Y kita ialah 8S. Okey, sekarang kita cuma kena darab silang. Kita darab silang yang ini 3K tambah 4P sama dengan 5P. Mudahkan 3K sama dengan 5P tolak 4P ialah sama dengan 1P. Cerita Y pula 30K tolak 20S sama dengan 40S. 5 kali 8 40 kan? Okey, 30K sama dengan 60S. Kalau cikgu bagi kecil, kalau cikgu letak K tajuk, dia akan jadi 60 bahagi 30 dapat 2S. Okey, kalau cikgu letak K tajuk lah. Kalau cikgu letak S tajuk maknanya 60 yang pindah. Jadi dia ialah 30K bahagi dengan 60, S sama dengan 1/2K. Itu kalau S tajuk. Okay, soalan nak S in terms of P. Yang kita ada sekarang, yang kita dah kira S in terms of K. So kita kena sambung lagi kerja kita. S tu kita nak in terms of P, maka kita kena gantikan K. So kita tengok kat sini. Kat sini K, 3K sama dengan P, maka K sama dengan P per 3. So yang ni kita boleh gunakan, gantikan ke dalam equation yang ini. So S sama dengan 1/2K, maka S sama dengan 1/2K itu kita gantikan dengan P per 3. Kenapa cikgu ganti P, K dengan P per 3? Sebab soalan nak S in terms of P. Jadi S kita akan dapat P per 6. Boleh tak awak? Boleh. Okay, next. Cikgu boleh gerak ke soalan berikutnya? Boleh ya? Okay. Okay, kita tengok soalan yang ini lebih kalau soalan exam lebih kurang beginilah rupa dia. Okay, diagram 2 shows the straight line ABC with equation 3y equal to x minus 12. Okay, kalau kita ada equation ni,
Okay, kalau kita ada equation 3y equal to x minus 12, kalau dia dalam bentuk ini, kita tak tahu nilai gradient kita. Kita tak tahu nilai y-intercept kita. Kita kena ubah dulu supaya dia jadi dalam bentuk y equal mx plus c. So barulah kita tahu nilai gradient and nilai y-intercept. So daripada 3y ni kita jadikan y subject. So this is equal to y equal to 2, 3 pindah sini jadi 2 over 3x minus 12 divide by 3 is equal to 4. So dari sini barulah teacher tahu nilai untuk gradient, ini ialah gradient dan ini ialah kita punya y-intercept. Okay, so kita tengok equation yang diberi tu pada garisan pula, pada graf kita. So dari graf dia bagi titik A, B, C. So M is equal to 2 over 3 the gradient and the y-intercept is here. Tempat ni dipanggil y-intercept. Tempat di mana garisan itu potong paksi Y. So dekat sini y-intercept kita daripada equation tadi kita dapat dia ialah negatif 4. Maka automatik lah kita tahu koordinat B ni akan jadi berapa? 0. Berapa? 0 negatif 4. Negatif 4. Jadi kalau soalan tanya find the values of K, find the value of K. So kita jawab K sama dengan negatif 4. Tapi dalam kes ni soalan tak tanyalah. So kita tak cuma kalau dia tanya maknanya kita dah dapat jawapan. Okay, A. Find the equation of the straight line. So nak buat apa? Tulis apa? Equation straight line apa? Y equal mx plus c. Okay, which pass through point A. Point A tu koordinat dia ialah negative 4, negative 7. So this is x, this is the value of x, this is the value of y. And is perpendicular to AC. The keyword perpendicular means gradient of the first line multiply gradient of the second line is equal to negative 1. Ataupun kita kata kecerunan dia songsang, gradient dia terbalik. Okay, sekarang kita nak cari satu equation straight line. So kita kata straight line terus kita tulis y equal mx plus c. Okay, first thing kita tulis ni dulu. Lepas dah tulis ni dia kata kita tahu kerja kita ialah kena dapatkan gradient. Okay, gradient garisan yang kita nak cari tu dia kata perpendicular to AC. Okay, ni AC. Okay, dia perpendicular to AC. Maksudnya garisan yang kita nak cari tu ada di sini. Direction dia ke sini. Dia perpendicular dengan garisan AC dan dia lalu titik A. Okay, dia ada banyak garisan perpendicular dengan AC. Kalau teacher buat garisan kat sini pun dia perpendicular juga dengan AC. Tapi dia tak lalu titik A. Soalan nak perpendicular kemudian lalu titik A. So garisan yang kita nak cari tu ada di sini. Okay, kalau garisan tu ada di sini kita hanya ada koordinat A sahaja, maka kita tak boleh dapat gradient daripada formula. Tak boleh kira gradient daripada formula. Jadi kita kena guna keyword perpendicular tu, minta tolong AC. Kita cari dulu gradient AC kemudian kita terbalikkan. Okay, tadi kita dah dapat gradient AC ialah 2/3. Maka gradient yang kita, garisan yang kita nak cari tu kita terbalikkan, dia akan jadi berapa? Positif lawannya negatif. 2/3 lawan dia 3/2. Okay, gradient settle. Lepas dah settle gradient, langkah seterusnya ialah cari C. Macam mana nak dapat C? Kena ganti Y dengan X. So dia pass through point A, X dia negative 7, X dia of negative 4, Y dia negative 7, substitute kat sini. Negative 7, X tu substitute negative 4 and then plus C. So awak simplify, awak tekan calculator terus pun boleh. So negative 7 equal negative, so positive 6 plus C. So C is equal to negative 7 minus 6. Therefore you get C is equal to negative 13.
So your equation of a straight line will be y equal m berapa? Negatif 3/2. Negatif 3/2 x plus C awak ialah negatif, so tulis negatif 13. Okay, that is the equation that pass through point A and also perpendicular to AC. Boleh ya? Boleh. Okay, next one. Oh, ada soalan B, dia suruh cari nilai K. So kalau macam tu kita dah dapat lah tadi, jawapan kita tadi K ialah bersamaan negatif 4. Okay, so awak boleh tulis K untuk B2 K sama dengan negatif 4. Okay, so kat sini sisi padam ni tulis negatif 4. Alright, so sekarang soalan dia kata apa? Soalan B2, find the coordinate of C. So ni tak tahu. So XY. Given AB, the ratio of AB to BC is 2 to 5. So A tu kepada B 2 bahagian. B kepada C 5 bahagian. Okay. So maknanya bila dia bagi kat kita ratio, kita kena guna formula yang ratio tu. Okay. Hujung tambah hujung, bahagi nisbah, dapat tengah. Okay. Dengan syarat hujung dengan hujung tu kena darab dengan nisbah yang bertentangan. Yang ni darab sini, yang ni darab sini. Okay, so sekarang hujung sini negatif 4 darab dengan nisbah dia 5. So 5 darab negatif 4 tambah hujung sini ialah X darab dengan nisbah dia ialah 2. Jadi 2X per total nisbah 2 tambah 5 kita dapat per 7. Hujung tambah hujung dapat tengah. So yang tengah tu X dia ialah kosong. Okay, yang tengah kita X dia kosong. So ni kalau awak selesaikan awak akan dapat negatif 20 tambah 2X sama dengan 7 darab kosong tu kosong. 2X sama dengan positif 20. Negatif 20 bawa ke kanan. Maka X samakan dengan 20 bahagi 2 kita dapat 10. Okay, so untuk ini cerita X. So sekarang kita buat cerita Y pula. Hujung tambah hujung bahagi total nisbah dapat tengah. So hujung ini yang Y dia adalah negatif 7 darab dengan nisbah dia 5. Jadi 5 darab negatif 7 tambah hujung sini Y darab dengan nisbah dia 2. Maka tambah 2Y bahagi total nisbah 2 tambah 5 kita dapat 7. Ini sama dengan yang di tengah, Y yang di tengah ialah negatif 4. Jadi 7 kali 5 negatif 35. Tambah 2Y sama dengan 7 kali 4 negatif 28. 2Y sama dengan negatif 28. Tambah 35. 2Y sama dengan 35 tolak 28 dapat? Dapat 7 kan? Okay. So Y sama dengan 7/2. Jadi soalan kata apa? Coordinate of C. Kita tak boleh berhenti kat sini. Coordinate of C kita tulis C. Bracket. X dia berapa? X dia 10. Y dia berapa? 7/2 tutup kurungan. Okey, itu jawapan akhir koordinat C. Boleh nak? Boleh go. Okey, baik. Kita teruskan ke soalan terakhir yang ni ya. Okey. Diagram 3 shows a trapezium. Kalau nampak trapezium, kena tahu apa ciri-ciri trapezium. Trapezium ada dua sisi yang selari. Lari. Pandai. So dia ada two parallel side. Okay, ada dua sisi yang selari. Okay, the line OA
Tengok OA mana OA. Ni OA. The line OA is perpendicular to the line AB. So maknanya kecerunan OA dengan kecerunan OB ni terbalik. Okay, terbalik. Tak sama, terbalik. Sebab dia mereka perpendicular. Which intersect the y-axis at point Q. Kalau dia intersect y-axis at point Q, automatically kita tahu koordinat Q tu ialah X dia mesti kosong. Koordinat dia X mesti kosong. Y tu tak tahulah berapa. Kita kena tengok y-interceptnya berapa. Okay, so teacher tulis dulu 0C. Kalau kita tahu equation AB, kita tahu y-intercept dia berapa, kita akan dapat koordinat Q. Okay, kemudian soalan dia kata apa? It is given that the equation of OA, dia bagi equation OA. Equation OA is y equal, okay, equation OA, y equal negative 2/3x. Okay, dari sini kalau kita compare dengan y equal to mx plus c, kita tahu the gradient of OA, gradient OA ialah negative 2/3. Okay, c dia automatic tahu 0 lah, c dia 0. Okay, so kita dah tahu gradient dia ni. Gradient OA, teacher tulis sini m sama dengan negative 2/3. So gradient AB ialah sebab dia perpendicular, gradient AB jadi berapa? Berapa gradient AB? Berapa? 3/2. Pandai. Okay, 3/2. Positif lah, negatif lawannya positif. Terbalikkan 2/3, kita dapat 3/2. Okay, gradient AB dah dapat. Okay, kemudian soalan kata apa lagi? The equation of AB is 4y equal, okay, equation AB 4y equal kx plus 13. Soalan kata find the value of k. Okay, tengok dalam equation sini, k tu mewakili nilai apa? Kita ubah dulu dalam bentuk y equal mx plus c. So y equal 4 pindah ke kanan. So kita akan dapat k per 4x plus 13/4. 13/4. So maknanya dekat sini kita tahu ini ialah kita punya nilai m. Ini ialah kita punya nilai c untuk garisan AB. Jadi kalau macam tu, m tadi garisan AB kita dah tahu dia ialah 3/2. Maka kita kata k per 4 itu sama dengan 3/2 sebab itu ialah nilai gradient dia. Jadi k sama dengan 3/2 tu awak darab dengan 4. So k dapat 3 kali 4, 12. 12 bagi 2 dapat 6. Clear awak? Boleh ke? Boleh. Okey, sekarang cikgu tanya, apa koordinat Q? Apa koordinat Q? Siapa boleh jawab koordinat Q tu berapa? X dia kosong. X dia kosong. Kosong. Y dia? 6. Y dia berapa? 6. Kenapa awak kata Y dia 6? 13 teacher. Kenapa awak kata 13? Sebab dia punya y intercept. Y intercept bukan 13. Y intercept ialah 13/4. So Q ialah 13/4. Tadi cikgu kata Q tu dia duduk dekat pintasan Y ni. So koordinat dia 0C. C tu bergantunglah pada equation ni punya C. So equation AB tadi kita dah ubah dalam bentuk Y equal mx tambah C. So yang K per 4 ni M. 13/4 ni kita punya C. Jadi koordinat Q akan jadi 0, 13/4. Jelas tak? Ada siapa pening? Boleh ya? Okay, next. Soalan seterusnya minta apa?
K kita dah cari tadi. K kita dapat 6. Koordinat A. So sekarang dia nak koordinat A. Baik. Patah balik soalan ni tadi. Apa yang maklumat kita ada? Kita ada koordinat C. Apa yang dia bagi? Itu saja kan? Okey, kita ada koordinat C sahaja. Kemudian kita ada kecerunan. Okey, kecerunan untuk garisan ni M dia dah lupa dah. M dia berapa tadi? 3/2. Okey, M dia 3/2. Ini M dia 3/2. Ini M dia negatif 2/3. Ini koordinat dia 0.13/4. Okey, siapa ada idea macam mana dia nak cari koordinat A? Alamak. Di padam apa ni? Nak padam benda lain hilang. Sekejap ya. Kacau mama kalau kamu tak habis lagi. Lagi sikit dah pukul 2 dah. Sikit lagi. Last dah. Ni sampai pukul apa? 2. Apa? Jangan kacau sikit. Kita ambil lambat lagi. Okey. So sekarang kita sambung ya. Kita ada sini M 3/2. Sini awak ada koordinat Q 0.13/4. Sini awak ada M dia, kecerunan dia, gradient dia negatif 2/3. Itu sahaja maklumat yang kita ada sekarang. So, awak rasa macam mana kita nak cari nilai koordinat A? Ada idea tak? OA punya garisan tu dia perpendicular dengan OB. Lepas tu? Lepas tu gradient dia sama dengan BC. Betul. Garisan OA sama dengan BC, betul. Tapi membantu tak kita nak dapat koordinat A? Okey, bila kita cerita pasal koordinat, kalau kita kata nak cari koordinat, satu, tengok titik tu midpoint ke tidak. Kalau dia midpoint, kita boleh guna formula midpoint tadi yang titik tengah tadi tu kan. Sebab kita nak cari koordinat. Dua, kita guna yang bahagi ikut nisbah tadi. Yang ikut ratio tu, point divide segment by ratio. Kalau yang ada nisbah tu. Tiga, kita boleh guna point of intersection. Point of intersection tu ialah titik persilangan antara dua garis dengan syarat kita tahu equation kedua-dua garisan. Okey, tadi patah balik. Tadi kita ada equation kedua-dua garisan tak? Adalah kan, equation garisan OA, it is given that equation garisan OA ialah Y sama dengan negatif 2/3X. Equation garisan AB ialah Y sama dengan K/4. K tu kita dah dapat 6. So kita boleh ganti masuk sini. Tambah 13/4. Jadi kalau dua garisan ni bertembung di A, maka kita boleh guna persamaan kedua-dua garisan ni. Selesaikan persamaan serentak, kita dapat titik persilangan. Jelas tak cerita cikgu? Kalaulah cikgu nak cari koordinat titik B, cikgu kena ada equation garisan AB dengan equation garisan BC. Baru cikgu boleh dapat koordinat B. Kalau cikgu nak cari koordinat C,
Cikgu kena ada equation garisan BC dengan equation garisan OC. Kita boleh dapat C sebab dia bersilang kat sini. Tapi sekarang kita nak dapat koordinat A, so kita kena guna equation garisan AB dengan equation garisan OA sebab mereka bertemu di A. Boleh? Boleh. Okay, so equation OA ialah Y sama dengan negatif 2/3X. Ni dia bagi. Equation OA ialah Y sama dengan negatif 2/3X. So yang tu teacher tulis sebagai equation 1. OA, equation dia Y sama dengan negatif 2/3X. Ni equation 1. Equation kedua, sebab dia bertemu di A, equation kedua ialah equation AB. AB Y sama dengan K/4X. K tadi dapat 6. Jadi dia akan jadi gantikan 6 kat sini. 6/4 bersamaan 3/2. So Y sama dengan 3/2. 3/2X tambah 13/4. Dia punya C tadi. So this is your second equation. Now solve simultaneous equation. Sini Y, maka kita kata equation number 1 is equal to equation number 2. So negative 2/3X equal 3/2X plus 13/4. Lepas tu yang ni kerja kita mudahkan je lah macam biasa. So negative 2/3X minus 3/2X equal 13/4. So awak tekan kalkulator, negatif 2/3 tolak 3/2 dapat berapa? Negatif 13/6. Negatif 13/6X. Okay, negatif 13/6X sama dengan 13/4. Maka X sorang-sorang sama dengan berapa? Kita ambil 13/4 bahagi dengan jawapannya awak dapat tu. So, awak akan dapat dia sama dengan negatif 3/2. Ayat, mama tak ada sesi. Okey. Dah dapat X, kita sub balik dalam mana-mana equation untuk dapatkan Y. Katalah cikgu sub dalam equation number 1. So Y equal to negative 2/3X. X itu kita ganti dengan negatif 3/2. So awak simplify, so awak akan dapat Y sama dengan positif 1. Okay, so koordinat A is equal to negative 3/2, 1. Okay, dapat jawapan yang X negatif 3/2 ni. Jawapan ni kita ganti masuk dalam mana-mana equation. So dalam kes ni saya ganti dekat equation 1 lah sebab dia nampak lagi mudah. So saya dapat Y negatif 1. Boleh jelas tak awak? Boleh tak? Jelas. Okey. Baik, soalan nombor 3 senang saja, tak ada kiraan, tengok pun dah tahu jawapan. Find the shortest distance of coordinate A with the y-axis. Jarak terdekat titik A dengan paksi Y. Berapa jaraknya? Okey lah. Berapa? AQ. Berapa? Jarak dari A ke paksi Y. Ni titik A, ini paksi Y. Jarak A yang terdekat dari A ke paksi Y, awak kena pergi tegak macam tu. Kena pergi lurus macam tu. So berapa jarak dia ni? 1.
Mana boleh jawab 1? Koordinat A tadi apa? Negatif. Negatif 3/2. Maknanya sini ialah negatif 3/2 X dia. Y dia 1. So sini Y dia 1. Jarak ni panjang dari sini sampai sini berapa? Negatif 3/2. Tak jalihlah jawab negatif 3/2. Jarak jawab dia 3/2. 3/2. Jarak tak jawablah negatif. Koordinat tu dia negatif sebab dia ada belah kiri A tu. Tapi jaraknya 3/2 lah. Faham tak? Faham. Okay. So, juga Pak. boleh? Boleh ya? Okay. Ada lagi ke? Ada lagi. Satu lagi awak, last slide. Okay, diberi AQ nisbah AB 1 nisbah 4. Kemudian dia kata cari koordinat B. Yang ni kita nak pakai yang ratio tadi tu lah. Hujung tambah hujung bahagi jumlah ratio dapat tengah. Yang tengah tadi koordinat dia 0, 13/4. Yang ni tadi kita dapat dah koordinat A tu ialah negatif 3. Koordinat A tu negatif 3/2. Positif 1. Koordinat B tak tahu. Kita letak X, Y. Okay, so ratio dia 1/4. Remember, hujung tambah hujung bahagi jumlah ratio dapat tengah dengan syarat darab dulu hujung tu dengan dia punya ratio yang bertentangan. Yang ni darab dia ni, yang ni darab dia ni. Okay, so hujung yang belah kiri ni negatif 3/2 tu, X tu darab dengan ratio dia 4. 4 darab negatif 3/2 tambah hujung belah sini ialah X darab dengan ratio dia 1. So X darab 1 dapat X bahagi jumlah ratio 4 tambah 1 ialah 5. Hujung tambah hujung bagi ratio dapat tengah. Tengah ialah X-nya kosong. Okay, so negatif 3/2 darab 4 awak dapat negatif 12/2 ialah negatif 6 tambah X sama dengan 5 darab kosong jadi kosong. Maka X dapat 6. Okay, kemudian buat cerita Y pula, hujung tambah hujung bahagi ratio dapat tengah, hujung sini 1, ratio dia 4, so 4 darab 1 tambah hujung sini Y, ratio dia 1, so Y darab 1 ialah Y per jumlah ratio 5 sama dengan yang di tengah 13/4 Y dia, so 4 tambah Y sama dengan 13/4 darab 5. Kita dapat 65/4. Kemudian Y sahaja ambil 65/4 tu tolak 4. Jadi awak dapat 49/4. Jadi koordinat titik B tu ialah X-nya ialah 6. Y dia ialah 49/4. Okay, so selesai B1. B2 dia kata find the equation of straight line. Equation of straight line kita tulis apa sayang? Y mx plus C. Y equal to mx plus C. Very good. Okay, the first step find out the value of M. So tengok garisan BC. Garisan BC ada kat sini. Ni ada tanda parallel. Dia parallel dengan garisan AO. Okey, kecerunan AO tadi, gradient AO tadi ialah apa? Negatif 2/3. So maknanya automatik kita tahu gradient BC juga negatif 2/3. Dia sama dengan gradient AO. So M tu teacher terus ganti negatif 2/3. Okey, garisan BC ni dia pass through point B dengan point C. Koordinat C memang kita tak tahu, tapi koordinat B kita baru je jumpa tadi 6/49/4, so kita ganti kat sini. So Y dia kita ganti 49/4, X dia kita ganti 6 plus C. So kita mudahkan.
Okay. So ni kita dapat 49 over 4 equal yang ni akan dapat negative 4. Negative 4 plus C. So C sama dengan 49 over 4 plus 4. So C dia dapat 65 over 4. Jadi equation kita is Y equal M dia adalah negative 2 over 3 X plus C ialah 65 over 4. Okay. Cikgu rasa tu sajalah untuk hari ni. So hari ni daripada awal tadi kita aim untuk awak boleh dapatkan koordinat titik yang membahagi koordinat titik yang membahagi tembereng garis dengan persamaan garis menyelesaikan masalah melibatkan garis lurus selari dengan serenjang parallel dengan perpendicular line. So boleh ya awak? Boleh. Okey. Kalau tak ada nak tanya apa-apa tak sebelum cikgu berhenti? Okey, kalau tak ada cikgu stop kat sini. So nanti awak boleh cuba buat semula. Tengok balik modul tu yang cikgu share dalam grup tu, cuba buat semula, okey? Okey, baik. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih awak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Salam. Okey, jaga diri. Jaga diri semua. Terima kasih cikgu. Ya, Terima kasih cikgu. sama-sama. Weekend. Apa ya? Apa ya?